Hari ini saudara SPRM mengeluarkan kenyataan mereka telah pun mengambil keterangan 90 orang yang telah mengaku tuan-tuan mereka telah disogok oleh PAS. Cuma SPRM tak sebutlah parti mana. Saya tolong tambahkan tuan-tuan supaya ini lebih jelas. Saudara, mereka telah memberikan keterangan. Jadi kebarangkalian ataupun tendensi untuk kawan-kawan PAS kita diheret ke muka pengadilan dalam masa terdekat ini sangat-sangat cerah. Selain daripada itu juga tuan-tuan, selain daripada itu juga, kita juga sudah pun mendapat maklumat lebih kurang 10 orang kontraktor tuan-tuan sudah pun memberikan keterangan mengakui bahawa mereka telah memberikan dana kepada parti-parti politik tertentu dalam pilihan raya. Dan hari ini telah pun tular saudara laporan kewangan. Ni nak beritahu ni, laporan kewangan bersatu tuan-tuan mengesahkan ketika kita sedang dalam peringkat nak mampus. Senang cerita, bahasa pasarnya tuan-tuan. Bila rakyat negara ini tak dibenarkan untuk keluar cari makan, cari rezeki secara halal, untuk menyara anak bini tuan-tuan. Pada ketika itu, saudara, pada tahun 2020-2021 tuan-tuan, hampir 300 juta ringgit derma diperolehi oleh Parti Bersatu saja. Belum lagi kita cerita pasal Parti PAS, belum lagi kita cerita pasal parti-parti yang lain. Hanya akaun yang diaudit oleh yang datangnya daripada Bersatu. Biasanya tuan-tuan, duit yang dideklar ni saudara, hanya jumlah dia kecil berbanding dengan duit masuk secara tunai yang tidak dideklar. Untuk makluman tuan-tuan, duit yang bukan diberikan secara under table ke, diberikan secara sumbangan dengan duit tunai ke apa semua, yang di bank in dalam akaun Bersatu tu pun tuan-tuan, ketika orang tengah nak mati ni saudara, tak dibenarkan mencari rezeki, ramai yang tak boleh bekerja kecuali mereka yang berada dalam essential services. Tapi essential services pun saya nak beritahu tuan-tuan, orang yang kerja dengan kedai makan pun, kedai makan tak boleh buka, tak boleh ada customer masuk ke dalam. Sudah pasti daripada 10 orang kaki tangan kena dikurangkan menjadi 5. Taksi, pemandu taksi, betul, pemandu taksi, pemandu Grab dibenarkan untuk cari makan secara biasa. Tetapi tuan-tuan, pada ketika itu, rakyat tak dibenarkan keluar kerja macam biasa. Jadi, kecuali mereka yang berada dalam essential services ataupun sektor yang mustahak, tuan-tuan. Maka sudah pastilah pemandu Grab, pemandu taksi tak ada customer. Dikala semua orang menderita, ada yang akhirnya terpaksa merayu kerajaan mengeluarkan duit KWSP mereka. Ada yang terpaksa merayu supaya kerajaan mempertimbangkan supaya mereka ini diberikan KWSP yang kedua. Mula-mula dikeluarkan iSinar, lepas tu dikeluarkan iCitra, lepas tu dah jadi I Hate You tuan-tuan. Bila orang yang keluarkan duit KWSP last kali, duit KWSP tu disebabkan ianya dijadikan modal untuk mulakan balik perniagaan. Lepas mulakan balik perniagaan dah dimodalkan, last kali tutup balik sektor ekonomi, sekejap buka, sekejap tutup, last kali mereka terpaksa pinjam dengan along tuan-tuan. Dan bila sekejap buka, sekejap tutup, duit along tu pun akhirnya habis. Mereka akhirnya berhutang dengan along, dihambat di along. Ada yang boleh tahan, ada yang sekadar disimba dengan cat merah rumahnya. Tapi ada yang diugut dengan berbagai bentuk ancaman, akhirnya mengambil keputusan untuk membunuh diri. Saudara, tak pernah tuan-tuan, tak pernah kita berada dalam keadaan rakyat begitu sengsara, saudara, sehingga kan
sehinggakan rakyat terpaksa mengambil langkah nekat untuk membunuh diri. Tetapi dikala rakyat ada yang mati membunuh diri kerana keterdesakan hidup mereka, pada ketika itu Parti Bersatu yang baru setahun jagung ni tuan-tuan telah pun mengumpulkan kekayaan luar biasa. Saudara, hampir 300-200 juta lebih dikumpulkan. Itu yang masuk dalam akaun. Yang saya percaya masuk dalam akaun ni biasanya saudara paling banyak pun 2-3% saja. Kalau setakat 300 juta tuan-tuan, ianya tidak memungkinkan Bersatu PAS gerakan untuk membayar pengundi-pengundi. Ada pengundi dapat RM1,000 satu rumah, ada pengundi dapat RM500 satu kepala, ada pengundi dapat RM350. Kalau di Terengganu tu sampai ada yang campur dengan duit dana bakti remaja. Begitu juga dengan untuk yang e-pencen lah apa segala macam juga. Termasuk dengan YB bagi lagi 300. Ada yang dapat sampai 600, ada yang dapat sampai RM1,000 tuan-tuan. Hari ini 90 orang sudah pun mengaku kepada SPRM. Dan 10 kontraktor sudah pun mengaku memberikan dana ini kepada perasuah berskala besar ini. Jadi tak lama lagi tuan-tuan kita akan melihat Tan Sri Muhyiddin Yassin, anaknya, menantunya, dan kepimpinan-kepimpinan PAS pula akan turun naik mahkamah. So welcome to the club, kluster mahkamah 2.0. Macam mana kamu buat orang tuan-tuan, akhirnya rupanya datang pada diri dia balik. Itu sebab bila kita ada kuasa jangan kita zalim. Itu sebab bila ada kuasa, jangan kita menganiaya orang tak tentu pasal. Kerana kalau kita tak boleh menjaga kebersihan diri kita sila akhir bulan, macam mana kamu buat orang, orang akan hadapkan kamu pula ke muka pengadilan. Dan ini saya rasa tak lama lagi akan dihadapi oleh Muhyiddin. Dan hari ini bila mana akaun PPBM dibekukan, pandai pula dia merayu. Dia merayu supaya dibenarkan pembekuan itu dibatalkan kerana nak bayar gaji kaki tangan Parti Bersatu. Untuk kaki tangan Parti Bersatu, saya nak beritahu, bos kamu bukan semua duit simpan dalam akaun bank. Bos kamu masih kaya raya, hari ini pun boleh buat pemukiman yang melibatkan 74 orang. Wakil rakyat dia boleh buat kat hotel. Siap buat kabinet dia, bukan kabinet bayangan tuan-tuan. Siap buat kabinet tuan-tuan, dah ready dah nak mengambil alih. Sebabnya mereka sudah pun memasang orang-orang dia di dalam UMNO ini tuan-tuan untuk mengambil alih jawatan naib presiden. 3 naib presiden UMNO ni saudara. Mereka nak tawan dan kemudian mereka nak ahli majlis kerja tertinggi UMNO terdiri daripada orang-orang mereka. Perikatan Nasional hari ini nak memasang proksi tuan-tuan. Mereka sudah menyediakan duit dan tuan-tuan yang bakal disogok, perwakilan-perwakilan UMNO di peringkat bahagian yang bakal disogok ni, pesanan saya satu, kalau dia orang bagi duit, ambil duit tu, sebab duit tu bukan duit bapak dia orang. Duit itu ialah duit rakyat tuan-tuan. Duit itu datangnya daripada payah jerih tuan-tuan. Ketika tuan-tuan dipaksa dikurung di rumah, ketika itulah tuan-tuan mereka buat duit. Jadi ambil duit ini, tapi undi jangan sesekali tuan-tuan beri undi kepada kluster-kluster yang pro Perikatan Nasional ini. Kena ingat itu. Ambil duit, ambil lah. Kalau ada kekuatan untuk tolak rasuah ni, lagi baik. Itulah kita harapkan. Tetapi kalau ada terpaksa juga nak apa ni, kata orang tu, terpaksa juga nak ambil, pastikanlah duit tu jangan bagi anak bini makan tuan-tuan. Buatlah benda-benda hina, benda-benda nak bagi dekat apa, nak buat bersedekah pun tak boleh tuan-tuan, duit rasuah.
Tak tahulah macam mana tuan-tuan nak urus kalau tuan-tuan ambil duit rasuah ni. Itulah pesanan saya. Kita tahu bahawa matlamat dia orang nak dapat tawan kursi presiden kerana presiden itu ialah pengurusi Barisan Nasional yang ada kuasa untuk membawa 30 ahli parlimen Barisan Nasional untuk menyokong Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri. Jadi dia tahu presiden dah tidak dipertandingkan. Timbalan presiden dah tidak dipertandingkan. Jadi apa yang dia buat hari ini, perancangan mereka ni tuan-tuan, dia nak tawan 3 kerusi ni, dia nak orang dia. Nak presiden. Dan kemudian dia orang nak pastikan ahli majlis kerja tertinggi orang dia. Dia orang nak pastikan ketua wanita UMNO orang dia. Saya dengar ketua wanita UMNO yang lama sudah dipasang oleh Datuk Isyamuddin untuk menjadi ketua wanita menggantikan Datuk Seri Noraini. Kita tengok mesti hangat pertembungan ketua wanita ni. Mereka juga pasang orang dia untuk jawatan ketua Puteri UMNO. Dan mereka juga tuan-tuan pasang orang dia Arman Azhar untuk bertanding ketua pemuda UMNO. Jadi bersiap sedialah tuan-tuan, kerana mereka tahu kalau mereka boleh dapat 2/3 yang menguasai Majlis Kerja Tertinggi UMNO, mereka boleh pecat presiden, pecat timbalan presiden, ataupun mereka boleh buat undi tak percaya. Paling lewat ni tuan-tuan, perancangan mereka ialah mereka tahu bahawa masa untuk kita meyakinkan orang Melayu khususnya tuan-tuan tentang kerjasama kita dengan Perikatan Nasional, dengan Pakatan Harapan ini mungkin akan memakan masa. Mereka tahu mereka mempunyai peluang yang cerah untuk memenangi pilihan raya di negeri Kedah, negeri Terengganu dan negeri Kelantan. Jadi target mereka ni tuan-tuan, kalau mereka dapat tawan lebih 2/3 duduk di dalam Majlis Kerja Tertinggi UMNO, pemuda, wanita, puteri, dan menang kursi naik presiden 3-3 ni, target dia bila kalah di 3 buah negeri ni, Kelantan, Terengganu, Kedah, mereka tahu mereka tak boleh menang di Negeri Sembilan, di Selangor dan di Pulau Pinang. Jadi mereka akan gunakan kekalahan itu saudara untuk mendesak Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi meletakkan jawatan sebagai Presiden UMNO dan Tok Mat meletakkan jawatan sebagai timbalan Presiden UMNO. Ini saudara. Jadi tuan-tuan, itu sebabnya kita tak boleh selesa. Musuh masih lagi ada di dalam selimut kita. Kita harus berwaspada, kita harus pastikan semua anasir yang ada unsur-unsur pro atau cenderung kepada geng-geng yang pro kepada Perikatan Nasional ini, jangan kita bagi tempat untuk berlabuh sebagai pemegang jawatan dalam parti kita. Kalau mereka pegang jawatan, memang alamat bungkuslah parti kita ni tuan-tuan. Belum lagi selamat saudara. Walaupun jawatan presiden dan timbalan tidak dipertandingkan, mereka ini kalau berjaya tawan 2/3 pemegang jawatan dalam mesyuarat Majlis Kerja Tertinggi UMNO ada 56 orang, termasuklah ketua-ketua perhubungan. Kalau dia berjaya tawan ni tuan-tuan, maka mereka boleh buat undi tak percaya kepada presiden dan timbalan. Ini sangat bahaya tuan-tuan. Bila mana dikabarkan PN tu PN menyogok, ini bermakna adakah PAS dengan Bersatu ni akan termasuk lagi rakan akan terlibat? Yang saya tahu 90 orang yang sudah beri keterangan ni PAS. Maknanya sogokan yang mereka terima daripada PAS. Ada yang tanya saya, 90 orang je, nak buat macam mana? Nak buat macam mana? Yang lain itu terima duit sogokan tetapi tak nak mengaku. Yang berani tampil ke hadapan sebenarnya, yang sanggup bekerjasama dengan pemimpin UMNO untuk buat petisyen mahkamah, ada 20 je saksi.
Tetapi berdasarkan video-video yang dirakam oleh pihak tertentu, kemudian video ini disiasat oleh pihak SPRM. SPRM berjaya untuk menyoal dan mengambil keterangan 90 orang setakat ni. Ini tak termasuk 10 orang yang yang memberikan 3 hingga 5% kepada Parti Perikatan Nasional ataupun Bersatu. Baik Datuk, adakah ini hanya terlibat daripada kawasan-kawasan parlimen yang dilakukan saja? Tak menyeluruh lah, PAS contoh. Ini lebih kepada kawasan-kawasan yang ada video. Ada video lah. Dan kawasan-kawasan yang ada video ni antaranya Marang, antaranya Kuala Terengganu dan Kemaman. 3 kawasan terutamanya. Tetapi kalau SPRM boleh dapat kawasan lain yang ada video, kita tak tahulah. Tapi setakat ni yang ada petition mahkamah di 3 tempat. Jadi kalau SPRM masuk ni, dia ada 2 kemungkinan. Pertamanya, mereka ini mungkin akan disqualify melalui petition mahkamah yang dibuat kepada SPR. Tetapi ianya juga boleh menyebabkan orang yang disogok itu didakwa di bawah Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah dan mereka boleh didakwa di mahkamah. Itu lain. Itu lain. Sebab bila SPRM siasat, dari mana datang duit begitu banyak? Maka akhirnya itu yang menyebabkan SPRM juga telah mengenal pasti 10 orang kontraktor yang memberikan dana kepada mereka ni. Makin lama makin banyak money trail, makin dia berhubung kait. Mula-mula dia kenal pasti pengundi yang terima. Pengundi terima tu dapat daripada siapa? Daripada orang yang memberi tu, dia dapat duit daripada siapa? Daripada siapa? Yang tu yang dapat 10 orang kontraktor tu. Lepas ni baru kita tahu. Daripada 10 orang ni, yang dapat projek Tabatan Banjir berapa orang, yang dapat projek oleh Tan Sri Muhyiddin melalui direct nego projek sepanjang tempoh darurat, berapa ramai? Belum habis lagi, banyak lagi. Itu ongoing, baru sikit. Baik Datuk, anda kata dikaitkan dengan di bawah Akta SPRM, adakah akaun PAS juga akan dibekukan? Saya yakin perkara itu juga akan berlaku. Sebab kalau Bersatu punya akaun dibekukan, ya mungkinlah antara duit yang masuk secara tunai masuk dalam akaun Bersatu. Tetapi mungkin yang Bersatu bagi kepada PAS dalam yang tadi tu dimasuk melalui proses bank in, itu yang ada dalam akaun Bersatu. Tetapi yang diberi secara tunai pada PAS, takkan semua dia orang masuk dalam akaun, betul tak? Contohnya lah macam Samsuri, katalah dalam akaun dia, katakanlah dalam akaun dia ada 2 juta. Kau cuba fikir, sebagai seorang ahli politik, dalam akaun ada 2 juta. Kau menteri besar. Kalau kau businessman besar, lain cerita. Kalau dalam akaun kau ada 2 juta, maknanya duit yang dia simpan di luar sistem mestilah jauh lebih banyak. Betul tak? Orang yang sanggup letak dalam akaun dia 2 juta ni, maknanya orang ni dah ready nak explain dengan apa ni, lembaga hasil. Contoh, saya bagi contoh. Contoh kan. Tapi kalau SPRM pergi cek, SPRM tahulah. Okey. Anda kata tu, anda katalah akaun PAS dan PN lah Bersatu dibekukan tu, adakah mereka berani untuk mengisytiharkan pembubaran negeri tu? Saya difahamkan mula-mula tu memang mereka nak bubarkan awal bulan 3, tapi disebabkan peristiwa Auckland peristiwa Auckland yang meninggalkan kesan yang mendalam kepada Menteri Besar Terengganu,
Dan bila mana mereka berhadapan dengan banjir, contohnya di Pantai Timur, mereka gagal. Duit yang dulu mereka boleh tabur untuk menang pilihan raya tu tak boleh pula ditabur untuk membantu rakyat ketika banjir. Ini menyebabkan ada ground swell yang kuat, ataupun ada keluhan-keluhan orang bawah ni, rintihan rakyat yang rasa kecewa dengan kepimpinan PAS. Belum campur lagi lah yang kecewa. Ada satu orang pelajar dekat Melbourne ni kecewa bila minta tolong dengan Razi Jidin. Dia kata, nak buat macam mana, saya tak menang. Dia kata, bukan ke YB menang lawan Tengkunan kan? Dia kata, memang saya menang lawan Tengkunan, tetapi parti saya tak menang. Oh, senanglah macam tu kalau jadi wakil rakyat. Bila orang minta tolong, tak nak tolong kan? Tapi sekarang ni aku tengok rumah baru dia kat Putrajaya tu 2 juta lebih tu harga dia. Dah boleh pula pasang lampu apa semua. Rumah baru Razi Jidin kat Putrajaya ni. So maknanya tak adalah susah. Kita jadi wakil rakyat, duit yang dia dapat tu pun kerana dia wakil rakyat, kerana dia menteri. Belanjalah, kalau lah kedekut nak mampus tak ada masin sekalipun. Kalau engkau ada 1.100.000 tu belanjalah untuk rakyat. Takkanlah 10% daripada hasil yang dia dapat kerana dia tu wakil rakyat, kerana dia tu menteri Perikatan Nasional dulu, dia tak boleh pulangkan balik pada rakyat. Ini orang-orang daripada Putrajaya bungut. Sebab itu pun silap orang Putrajaya jugalah. Dulu kau ada orang yang sanggup beri harta dia untuk serve the rakyat di Putrajaya, Tengkunan. Memang tak ada orang boleh ganti dia. Sebab semua harta dia bukan setakat Putrajaya dia tanggung. Ada birthday dia bagi hadiah, ada apa benda keraian mati apa semua. Semua duit sampai. Last kali kau tolak juga Kunan dekat Putrajaya, ambil Razi Jidin. Sekarang hadaplah. Hadaplah. Kita tak boleh nak cakap apa. Ini pilihan yang rakyat pilih. Tetapi di mana letaknya kebertanggungjawaban dia sebagai wakil rakyat? Kena bantu. Rezeki tu Allah Ta'ala bagi. Kalau dia bantu, insya-Allah Allah Ta'ala lipat gandakan. Kalaupun kerajaan pusat tak bagi mereka peruntukan, mungkin disebabkan sedekah yang dia bagi itu, akhirnya Allah Ta'ala akan bagi daripada sumber-sumber yang lain, insya-Allah. Kita haraplah Razi Jidin ni ubahlah perangai. Masih muda gitu Masih muda lagi kan. Dia pun dah tak nak berpolitik dekat Ketere. Ketere pun sikit hari lagi dah ada Mursyidul Ampas yang baru. Okey. Presiden PBBM tu kan, Den Pagu. Okey. Dia minta agar dikembalikan duit yang disita. Jadi dulu masa duit kita kena sita, mahkamah dah putuskan, lepaskan. Dia suruh pegawai negara dia merayu balik. Mahkamah putuskan, lepaskan. Berapa kali? 3 kali. Baru lepas. Sambung. Tak, maksudnya tu, adakah di saat sekarang dia boleh minta ataupun kena melalui proses mahkamah tu dulu habis? Dia kena tunggu siasatan selesai. Kalau dulu kita bertahun dia ikat tangan kita, dia suruh kita lawan, kan? Tapi dia ikat tangan kita belakang. Kata gentleman, dia ikat tangan kita belakang. Tapi kalau setakat duit bersatu, kalau pun ada 200 lebih juta ke 100 lebih juta dalam akaun ni, ini celah gigi je. Celah gigi je. Duit sebenar takkan dia nak simpan kat situ. Paling tidak pun dia simpan dalam kontena kat rumah dekat janda baik tu. Takkan nak simpan duit kat dalam akaun. Dia dah ada pengalaman, dia bekukan akaun UMNO, dia tahu bila dia kalah, kita pun tahu ada yang dah hantar pergi Australia dan sebagainya. Orang yang hantar duit kat Australia naik private jet tu, dia tahulah. Kita tahu. Bukan kita tak tahu.
Tu, ada juga yang kata 300 juta tu sumbangan politik, dana politik. Boleh? Memang boleh. Memang boleh. Tetapi kau kena ingatlah, siapa nak bagi kepada parti politik yang setahun jago kalau bukan kerana mereka dapat timbal balas. Dikala orang semua tengah terseksa, bila orang semua nak mampus zaman bapa lockdown negara, zaman kegelapan Malaysia, bila semua orang mati, tak boleh cari rezeki, banyak syarikat-syarikat bankrupt, banyak pengusaha-pengusaha gulung tikar, restoran-restoran banyak tutup, lebih 50,000 orang jatuh bankrupt. Pada ketika itu siapa yang untung? Orang yang untung ni lah yang bagi derma dekat Bersatu. Siapa yang untung? Ialah kroni-kroni dia yang mendapat direct nego project. Betul tak? Adakah kau fikir kontraktor-kontraktor, restoran-restoran, bisnes-bisnes yang dihancurkan perniagaan mereka oleh Muhyiddin ni nak menyumbang kepada parti Bersatu? No way. Kan? Mestilah orang yang dapat manfaat di kala PKP yang akan menyumbang. Siapa dia? Kita tunggu nanti laporan hasil siasatan pihak SPRM. Kan? InsyaAllah tak lama lagi. Okey. Amsah Hasanuddin tu. Ya. Dia kata kerajaan guna SPRM sebagai alat politik. Allahu Akbar. Tak payah duk sembang lah. Kita pun tahu apa dia buat dulu. What you give, you get back. Senang cerita dia. What you give, you get back. Dia patut bersyukur. Setakat ni belum nampak lagi dah tentang cerita dia. Ni baru cerita dekat area-area Terengganu. Belum lagi cerita dekat Larut. Kan? Belum lagi saksi-saksi yang ditemuduga di Larut. Kita pun nak tahu juga, takkan SPRM tak pergi ke Larut. Takkan tak ada seorang pun daripada yang terima RM500, RM1,000 sepanjang tempoh pilihan raya tu, tak ada seorang pun yang boleh disoal siasat di Larut. Kan? Ada. Nak dengan tak nak je. Okey? Ada soalan tambahan sekarang? SPRM Betul. Kalau satu kata tadi lah, dana politik dibolehkan untuk ke parti politik kan. Ya. Jadi ada yang petikaikan, termasuklah geng-geng broker ni tu, dia kata SPRM tak patut bekukan akaun Bersatu. Siapa yang cakap? Salah seorangnya Tun Faisal. Tun Faisal. Tun Faisal bukan ahli UMNO lagi. Jadi kita mintalah kalau boleh dia pergilah join Razidin, masuk jadi ahli Bersatu di Putrajaya. Dan tak payah campur lah urusan kerajaan hari ni. Kenapa dulu bila akaun UMNO dibekukan, dia tak bela UMNO punya akaun dibekukan oleh Muhyiddin masa kau jadi susah akhbar kepada Anwar Musa, ketika Anwar Musa menjadi Menteri Komunikasi kepada Muhyiddin. Kenapa bila Muhyiddin suruh Peguam Negara rayu, mahkamah dah putuskan duit tu tak ada kena-mengena dengan duit YMDB ataupun duit yang dipercayai duit YMDB. Tak ada kena-mengena sebab selepas pilihan raya 2013 akaun kita dah kosong. Selepas tu kita dapat sumbangan-sumbangan yang lain. Yang dia orang bekukan ini ialah duit duit selepas PRU yang ke 14. Duit yang ada kononnya ada kaitan dengan YMDB, semuanya dah dipulang balik selepas PRU yang ke 13. Kenapa dia ketika itu menjadi susah akhbar kepada Menteri Komunikasi, dia tak bangkitkan soal itu? Kenapa dia tak bising kenapa Muhyiddin menyekat duit UMNO?
Sekarang yang menyekat duit ni bukan orang UMNO pun, SPRM. Pergilah merayulah kat SPRM macam mana yang Muhyiddin buat ni, kan? Bukan UMNO yang suruh buat, bukan UMNO ada kuasa. Okey, ada lagi? Ni soalan netizen tu Netizen dia mungkin terbaca RPK punya statement tu Ya. Ada lagi orang baca RPK ni. Ini bila datang berita daripada orang yang fasik macam RPK ni, kan? Kita kena tabayun dululah, kan? Apa RPK cakap? RPK cakap UMNO takut nak PRN di Terengganu, Kelantan dan Kedah, sebab tu dia suruh SPRM lakukan akaun bersatu tu. UMNO yang suruh SPRM bekukan akaun bersatu. Kau ingat Tan Sri Azam Baki tu ahli UMNO ke? Dan kau orang terang-terang kau orang terang-terang merasuah pengundi secara besar-besaran, tak pernah dilihat di manusia. Sampai beratur, sampai bergelut nak masuk ke masjid. Dan benda ni direkam dengan video. Mungkin kau nak beli UMNO pasal apa? Kau orang terang-terang merasuah pengundi. Lepas tu kau kata kita bukan rasuah, kita sedekah. Dan yang bagi tu bukan orang, bukan ahli parlimen, bukan orang calon parlimen, calon wakil rakyat, bukan wakil dia, bukan wakil calon. Orang awam yang bagi. Dia kata tak salah. Dia cakap orang awam yang bagi tak salah. Kita nak tanya Haji Nordin yang bagi duit bagi pihak Haji Adi tu, orang awam ke? Dia ahli jawatan kuasa PAS Marang. Dia buat kerja untuk Haji Adi. Betul tak? So boleh anggap dia sebagai orang yang tak ada kaitan dengan Haji Adi. Itu terang-terang rasuah. Hampir pasti Haji Adi akan hilang kursi dia di mana. Kan? Kita nak takut apa? Kalaupun kita kalah negeri Terengganu, kan? Sebab kita pun tahu kadang-kadang dia orang ni, kan? Walaun ni, kan? Kau cencang 18 pun dia tetap PAS. Kalau orang PAS ni berzina pun, dia orang tetap pertahankan PAS. Kibarlah spender besar mana pun, kan? Mereka tetap bersama dengan PAS. Macam Stop Ali, betul tak? Walaupun kita cakap macam mana PAS boleh bersetuju bila mana orang yang rogol amah daripada DAP menyokong Muhyiddin Yassin. Tak ada rasa langsung bersalah ke? Mana ada dia orang komen? Tak ada. Apatah lagi bini orang ke, dia orang tak kisah. Azmin Ali ada video terang-terang, video sumberit dia. Dia orang tak kisah. PAS dulu bukan macam PAS sekarang. PAS dulu berpegang pada tali Allah. PAS sekarang berpegang pada royalti minyak. Berpegang pada dana politik daripada Muhyiddin Yassin. Berpegang pada jawatan menteri yang diberikan oleh Muhyiddin Yassin. Berpegang pada jawatan Duta Timur Tengah walaupun makan gaji buta. Tak pernah turun pun Saudi semasa jadi duta. Ini kita kena faham. Okey? Apa lagi? Korang ni macam soalan bela soalan lain. Soalan lain begitu. Adakah gesaan untuk kerajaan pimpinan Datuk Seri Anwar ni untuk kembalikan GST demi menyelamatkan ekonomi negara dan kegawatan yang bakal melanda itu? Ada gesaan? Ada tak? Setakat ni tak berapa dengar lah, kan? Saya rasa sebenarnya Datuk Seri Anwar pun hari ni berada dalam keadaan yang bagi saya lah, dalam keadaan yang berat, sebab dia mewarisi kerajaan yang telah menghasilkan banyak hutang kepada negara. Datangnya Muhyiddin Yassin, sebelum tunya
dibuat oleh Mahathir, yang kerja mereka ni tak ada kerja lain, tak tahu macam mana nak mentadbir negara, tak tahu macam mana nak diversify our source of income, dia tak reti macam mana cara nak mempelbagaikan sumber pendapatan. Yang dia tahu jual aset, yang dia tahu menerbitkan bond, memperbanyakkan lagi hutang kepada negara. Dan hari ni Datuk Seri Anwar kena hadap benda ni, Datuk Zahid kena hadap benda ni, Datuk Seri Fazilah kena hadap benda ni. Ia punya bukan satu perkara yang mudah, dan semua benda kena buat dalam menggunakan kaedah ataupun slogan low cost high impact. Kena buat semua benda yang kalau boleh tak ada cost lah tapi nak impact yang besar. So it's not easy lah, it's not easy. Tapi kita harap dia diberikan kekuatan, kita harap Allah Ta'ala berikan bantuan. Mungkin dengan networking yang dia ada seluruh dunia, dia akan dapat menarik lebih banyak pelabur kepada negara kita. Bila pelabur masuk, banyak benda yang akan berubah. Selain daripada bila dia masuk, dia kena tukar duit, dia kena beli ringgit, ianya akan meningkatkan permintaan untuk ringgit. Bila peningkatan pelaburan ataupun foreign direct investment ni, ianya akan mengukuhkan kedudukan ringgit. Bila ringgit mengukuh, bila kita beli barang import akan jadi lebih murah. Barang tempatan yang ada elemen barang-barang import sebagai pelengkap juga, ianya juga akan menjadikan harga barang itu pun turun. So bila foreign direct investment banyak masuk, peluang pekerjaan akan bertambah, pertumbuhan ekonomi akan berkembang, pendapatan negara akan menjadi lebih baik. Maka dari situ insya-Allah kita akan dapat berikan yang lebih baik kepada rakyat. Untuk GST ni memang kita perlu balik kepada GST, tetapi kita tidak boleh buat secara tergesa-gesa, terutamanya dalam keadaan rakyat hari ini begitu perit. Rakyat hari ini kalau boleh nak supaya pengeluaran KWSP bersasar ni dapat dilaksanakan. Kita harap Kementerian Kewangan dapat meninjau perkara ini. Dan memang harapan saya pergi turun kat bawah ni, ramai orang akibat daripada perbuatan manusia durjana Muhyiddin Yassin, ramai orang kehidupan dia hancur. Walaupun dah 2 tahun kita tinggalkan Muhyiddin ni, tetapi kesan sampingan akibat daripada pinjaman, akibat daripada tunggakan bayaran pinjaman, akibat daripada lewat bayar, contohnya rumah. Kalau rumah tu loan 500,000 lah contohnya, bila slack 2-3 bulan bank nak lelong. Bila bank nak lelong, dia punya legal fee je 35,000. So kalau sepanjang tempoh PKP tu, cuba kita bayangkan, yang time dia orang kata ada moratorium, okey. Bila time tak ada moratorium, bila sektor ekonomi dibuka sekejap, moratorium dah tamat, tetapi orang still nak kena mula recover. Nak mula recover tu, loan yang dah sangkut, dia tak boleh bayar. So benda tu drag. So tambah dengan legal fees yang membebankan, sehingga hari ini ramai yang masih lumpuh. Mungkin tak lumpuh badan dia, tapi lumpuh kehidupan dia. Yang mana yang lumpuh kehidupan tak boleh tahan, bukan takat lumpuh, dah gantung, dah duduk 6 kaki bawah tanah. Ini semua akibat daripada kesilapan mengangkat Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri. Dia letak keutamaan mengekalkan kuasa dia tu daripada bahaya undi tak percaya di Parlimen. Maka di lockdown satu negara, termasuk negeri Perlis yang kadar
angka COVID yang begitu rendah, dah macam tak ada COVID dekat Perlis masa tu. Ini rakyat kena tanggung sampai hari ni. Ini kita kena faham. Okey. So bagi saya lah, memang GST itu penting, tetapi bagi masa untuk rakyat bernafas. Bagi masa untuk rakyat bernafas. So pandangan Datuk tahun ni tak mungkin Datuk Sebab kita tak boleh laksana GST dengan patah balik pergi ke 4%. Tak boleh. 6%. Yalah, ada dulu mula-mula kita nak buat GST tu 4%. Dia 4%. Kena faham kenapa kita buat 6%. Sebelum tu dah ada cukai jualan. Berbanding dengan Singapura, dia tidak ada cukai jualan sebelum tu. So dia bila dia start implement, dia start at 3%. Lepas tu bila tak cukup, baru dia naikkan kepada 7%. Lepas tu naik lagi. Kan? Kita ni nak start at 4%, tapi nak pukul rata semua benda kena. Sama macam Singapura. Cuma arahan Datuk Seri Najib ketika tu ialah supaya golongan berpendapatan rendah ni tidak terbeban. Nah, itu sebabnya kita buat. Mereka yang berpendapatan, kita kaji bagaimana orang yang berpendapatan RM2,000 ke bawah belanjakan duit dia. Kita dapati 60 hingga 70% gaji orang yang berpendapatan RM2,000 ke bawah pergi untuk beli barang makanan, keperluan asas. So barang-barang yang keperluan asas ni 60-70% pergi kat situ. Baki 30 hingga 40% pergi kepada pendidikan anak-anak, pergi kepada bayar sewa beli kereta, perbankan, pergi kepada kesihatan. Itu sebab kita jadikan barang-barang keperluan asas ini ialah zero rated. Dia ada GST tapi kadarnya kosong, tak ada GST lah. Bila pemborong beli, dia tak ada GST. Bila jual, tak ada GST. Tetapi barang-barang macam pendidikan, perbankan, kesihatan, dia exempted. Bila dia beli barang asas dia, maknanya barang mentah dia beli, ada GST. Tapi bila jual, dia tak kenakan GST. So itu sebab Malaysia ni, kita terpaksa letak untuk pembekalan standard barang-barang macam baju. Baju ni bukan tiap-tiap bulan kita beli. Tapi orang kaya, setiap kali dia nampak baju tu, dia menarik kasut. Dia pergi ke KLCC nak pergi minum dekat Starbucks, dia nampak kasut cantik, dia beli. Dia on the way balik, dia nampak baju cantik, dia gesek kredit card dia. So orang yang banyak berbelanja, dia consume lebih, dia akan menyumbang lebih kepada pendapatan melalui GST. So dengan kelebihan kita meletakkan 6% untuk perbekalan standard tu, dia dapat cover untuk bagi zero rated dan exempted kepada orang yang berpendapatan rendah. Itu sebab kalau nak buat GST balik, you got to stick to 6%. Kalau nak buat 3%, macam ada setengah-setengah cadangan buat 3%, baik jangan buat. Memang betul lah, still ada benefit dia. Contohnya orang yang sebelum ni dia dalam pasaran gelap kan, bila laksana GST, setiap cukai yang dia bayar dia boleh claim balik. Maka orang yang buat niaga ada 30% dalam ekonomi gelap ni. Mereka akan keluar, mereka akan mendaftar sebagai peniaga. Mereka akan buat bisnes secara terang, sebab setiap cukai yang dia bayar dia boleh claim balik. Itu akan menyebabkan kutipan. Itu sebabnya kutipan SST terakhir tahun 2014, sebelum kita laksana GST 2015, ialah sebanyak 18 bilion. Tapi 2017, sebelum kita hapuskan GST 2018, kutipan dia 43.3 bilion. So beza tu 26.3 bilion. Banyak tu. Dan setiap tahun ni perbezaan lebih kurang dalam 3.9 bilion. Lagi besar saiz ekonomi kita, lagi banyak jumlah ni. So memang GST kita perlu laksanakan balik. 170 buah negara ni, takkanlah semua negara ni bodoh. Kan? Okey? Okey. Ada soalan lain? Berdatang tak ada.
Tok, ada soalan lain. Ini balik pada kabinet bayangan pemukiman betul tadi tu. Okey. Jadi dia letakkan Muhyiddin sebagai ketua ahli parlimen. Siapa lagi? Ketua Pembangkang Hamzah. Ketua Pembangkang Hamzah. Timbalan ketua ahli parlimen is Jadi kenapa dia tak letak tu poster boy kan? Ini Perdana Menteri, itu Perdana Menteri. tak tahu lah. Tak ada. Sebab dia tahu dia bazir masa je kalau dia tahu. Dia nak bagi tahu lah. Walaupun ketua pembangkang tu dah diberikan kepada Hamzah, tetapi I'm still the leader of all the MPs from Perikatan Nasional. Itu mesej yang nak disampaikan. Haji Adi is still my deputy. So jangan ingat kau jadi ketua pembangkang, kau ni lebih daripada kita orang. Itu mesej dia. Okey? Ini ada soalan netizen juga tu. Ya. Tadi berkaitan tadi Datuk kata ketua wanita akan ditaja oleh pihak sebelah sana untuk melawan ketua wanita struktur sedia. Dia kata adakah Datuk dengan kata Datuk Seri Shahrizad Abdul Jalil? Saya dapat maklumat kumpulan Syamuddin yang telah meminta Datuk Seri Shahrizad untuk bertanding. Okey? Betul gitu. Hari ini kerajaan umum tu melantik Prof Agus sebagai KP JKOM yang baru tu. Ya. So, jadi adakah ia akan banyak membantu kerajaan dalam menjawab isu-isu semasa ni tu? Saya kenal Profesor Dr. Agus, Datuk Dr. Agus ni lama jugalah. Semenjak dia di UKM tak silap saya. Kita pun banyak panggil dia untuk menjadi moderator. Saya harap JKOM di bawah pentadbiran dia akan dapat menjadi, bak kata orang tu, jambatan di antara rakyat dengan kerajaan. Kita harap the groundswell ataupun suara akar umbi akan sampai ke telinga kerajaan. Dan ini peranan ini boleh dimainkan kerana JKOM ini ada pegawai lapangan. Cuma kalau dulu zaman jasa dulu kita ada 1,400 orang kaki tangan. Tapi sekarang ni JKOM ni tinggal 300 lebih saja. So memang mereka ni bak kata orang tu dia kena bekerja dalam keadaan yang serba kekurangan lah. Dan kalau dulu, zaman kita dulu, kita ada panel pemikir kita yang think tank yang boleh memikirkan bagaimana cara nak menjawab tomahan-tomahan, fitnah-fitnah pembangkang. So kerajaan kena fikirkan juga kena fikirkan juga bagaimana JKOM itu jangan sampai ianya diwujudkan tetapi ianya tidak boleh berfungsi dengan baik. Kena juga dibantu dari segi fasiliti-fasiliti, kemudahan-kemudahan mungkin ianya tidak perlu menjadi media ataupun medium propaganda kerajaan, tetapi ianya harus dapat mengenal pasti denyut nadi rakyat di bawah dan benda ni kerajaan perlu tahu apa rakyat di bawah mahu, dan dalam masa yang sama setiap apa yang nak dilaksanakan oleh kerajaan sewajarnya kena ada mind conditioning. Kalau boleh, kalau macam dulu kita ada Stratcom selain daripada ada JKOM ni, dia ada Stratcom, Strategic Communication Unit. Setiap kementerian dia ada pengarah komunikasi dia. Sewajarnya lah bahawa mereka ni berjumpa setiap minggu sebelum membuat sebarang keputusan-keputusan penting bagi setiap agensi ataupun kementerian. Mereka perlu bawa kepada Stratcom. Sebab orang-orang kat dalam Stratcom tu biasanya mereka yang boleh anticipate, yang ada daya takulan yang tinggi. Kau buat ni, apa implikasi dia, apa kesan dia sebelum membuat sesuatu keputusan. Jadi kalau kita boleh anticipate
Setiap tindakan tu apa kesan dia. Kalau kita rasa tindakan itu akan mendatangkan kesan yang negatif, sedangkan benda tu penting, benda tu baik, maka buatlah mind conditioning lebih awal. Educate rakyat. Dan kerja-kerja educate rakyat ini boleh dilakukan, boleh dibuat oleh JCOM. Kita ucapkan selamat maju jaya kepada Ketua Pengarah JCOM yang baru, Profesor Datuk Dr. Agus Yusof. InsyaAllah saya yakin beliau boleh melakukannya. Okey? 46 minit. 52 minit. Lagi? Saya pergi dulu. Korang tak baca ke orang ada orang komen kat sini tanya-tanya soalan? Ada ke? Kita adakah salah jika mana-mana parti politik mendekati bakal pengundi yang akan mengundi pada PRU akan datang, yang mereka ketika ini berumur 14 tahun, dan apakah langkah yang kita boleh nak educate diorang? Pada PRU 16 yang boleh mengundi ni 18 tahun kan. So sekarang ni budak-budak yang tingkatan 2 ni 14 tahun ni, pada PRU 16 ni diorang boleh undi. Jadi macam mana parti-parti politik ni nak mendekati budak yang umur 14 tahun ni? Apakah cara-caranya agak-agak itu? Dia pertama sekali saya rasa peranan ni perlu dimainkan oleh Kementerian Pelajaran. Daripada Kementerian Pelajaran ini, mereka perlu perkenalkan sedikit sebanyak, mungkinlah dalam mata pelajaran civic ke, perlu ada penerangan yang jelas kenapa negara ini diperintah oleh barisan ahli-ahli parlimen, apa maksud kabinet, apa tugas Perdana Menteri, timbalan Perdana Menteri. Benda ni kena educate, dan siapa yang mengangkat mereka, pengundi, apa peranan pengundi, apa kelayakan nak jadi pengundi. Benda ni perlu ditegaskan. Dan apa akan berlaku bila pengundi mengundi berdasarkan sogokan yang diberikan oleh mereka-mereka yang bertanding, kan? Kesan dia pada negara apa? So kita kena educate rakyat ini bahaya rasuah ni, bahaya sogokan yang dibuat oleh Perikatan Nasional PAS ni. Tak payahlah kita sebut Perikatan Nasional dengan PAS apa yang dia dah buat pada pilihan raya umum ke 15, kan? Tetapi kita perlu tegaskan bahawa perbuatan menyogok pengundi ini akhirnya mungkin sedap beberapa hari sehingga duit 300-400 ni habis, tetapi bahana yang terpaksa ditanggung oleh rakyat kekal untuk tempoh boleh jadi sehingga 5 tahun. So benda macam ni yang kita kena educate rakyat. Jadi saya percaya ini pun mungkin JCOM boleh mainkan peranan juga, selain daripada pendidikan melalui Kementerian Pendidikan, selain daripada Kementerian Komunikasi dan Digital yang boleh memainkan peranan penerangan dan juga iklan-iklan pendek yang boleh dibuat melalui RTM, melalui TV3, melalui berita bernama dan sebagainya, benda ni pun boleh memberikan penerangan. Okey? Ada? Okey tu, tadi berkenaan JCOM tu, ada orang tanya tu adakah JCOM ni dia terdiri pada orang kaki tangan kerajaan tu ataupun ahli-ahli parti tu yang terlibat dalam JCOM ni? Setakat hari ini JCOM ni terdiri daripada pegawai-pegawai Jabatan Penerangan dulu. Japan. Di bawah PMO sekarang ni terletak di bawah PMO. Jelasan tu. Jadi ingat ahli parti. Jabatan Komunikasi Komuniti. JKK lah sebenarnya. Tapi dia orang panggil JCOM lagi. Dia JKK, bukan Jawatan Kuasa di kampung. Keselamatan Kampung. JCOM. Okey? Betul. Satu sikit dulu. Soalan dia tu, yang tadi tu, yang berkenaan dengan pengundi tu, adakah salah sekiranya parti politik sendiri yang pergi approve? Salah tu. Untuk apa?
Yelah, untuk educate diorang ya. Selain daripada tu cakap pasal kementerian tu kan, kalau parti politik sendiri ni macam mana pula? Parti politik pun boleh buat kempen supaya kesedaran sivik, kesedaran tentang bahaya rasuah, sogokan ketika pilihan raya. Boleh, tak ada masalah. Aku dah buat lama kan. Betul tak? Kita pun parti politik juga.